Selamat murid-murid. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang satu lagi. Macam mana kita menggunakan penyataan fungsi. Sebelum ni sudah kita belajar fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur. So, sekarang kita akan belajar macam mana menggunakan penyataan fungsi dan prosedur. Fungsi ini dia boleh bahagi kepada dua jenis. Yang pertama, user defined function. Satu lagi built-in function. Yang ini kita akan bincang minggu depan sebab topik dia agak panjang yang ini. So, kita akan bincang minggu depan. So, untuk minggu ni kita akan fokus yang ini dulu. User defined function. Fungsi dihasilkan oleh pengatur jalan sendiri. Contoh di sini. Kalau ada fungsi dihasilkan sendiri, dia ada perkataan di sini, def, define kuasa 2 ni. Ini yang kita letak sendirilah. Itu maksudnya fungsi dihasilkan sendiri. Kalau built-in, dia sistem sudah ada, kita hanya gunakan sistem ni. Sum contohnya, jumlah. Kita akan bincang minggu depan ini. Ini contoh. Define kuasa 2. Ini panggil sebagai pemulik ubah. Kita return nilai ini. Ini nama pemulik ubah. Ini nama fungsi nama fungsi kuasa 2. Kita tengok. Bila kita akan menulis ini ataupun tarifkan fungsi ini. Biasanya di permulaan atau cara. Lepas itu kita boleh panggil fungsi itu. Apa maksud panggil? Nanti cikgu jelaskan. Cikgu bagi contoh, Anda fahamlah apa maksud panggil di sini. Pengatur jalan boleh panggil fungsi ini. Tak perlu kita tulis banyak sangat fungsi. Ini sini. Ini dia punya sampel. Define di sini. Ada perkataan define. Nama function di sini mesti bagi nama yang sesuai, jangan terlalu umum. Parameter. Kita boleh letak nilai x ke y ke apa ke. Ini badan dia, lepas itu kita return ini. Ini nilai maksudnya kita panggil sebagai argument. Sudah, ini df maksudnya tarifkan fungsi. Nama mesti berkaitan dengan apa kita nak buat tugasan itu. Kalau anda tadi tengok kuasa 2, maksudnya kita mencari nilai kuasa 2. So, itu sangat jelas lah. Jangan letak perkataan nombor terlalu umum. Apa kita nak cari. Kita letak nama yang sesuai lah. Spesifik tugas khas. Pemulik ubah. Itu kita panggil sebagai parameter. Nilai di sini argument. So, ini yang kita akan panggil nanti. Lepas itu parameter itu x itu mesti letak dalam kurungan ini Kemudian diakhiri dengan titik batin tanda. Simbol ni Itu akhirnya lah. Nanti kita tengok contoh. Ini dia. Ini contoh titik. Titik batin dia. Nampak ni tak? Ini ialah nama kuasa, nama fungsi. Ini ialah pemulik ubah ataupun parameter. Ini tulisan huraian dia. Cikgu jelaskan di sini. Ini permulaan atau cara kita. Ini ialah nama pemulik ubah. Nama fungsi nama fungsi. Kita bagi dia kuasa 2. So, jangan ada ruang kosong di sini. Lepas itu kita nak cari apa? Kita nak kuasa 2 kan? So, dalam programming kita darab macam ni lah. Kita tak dapat darab 3 tak macam kalkulator. Kita mesti darab 3 kali Ini macam boleh faham return x darab x. Kuasa 2. Ini permulaan. Lepas itu di sini kita akan panggil di sini. Sebelum kita panggil, kita ada atau cara utama dulu.
Okay? Minta user masukkan satu nilai. Nilai ini ialah berjenis integer. So dia akan diumpukkan ke dalam perkataan ini. Pembuluh ubah nom ataupun nombor. Okay, nombor. Kalau di sini letak nombor, di sini letak nombor lah. Ataupun kamu nak letak sini pun letak lah. Pun boleh juga. Okay, tidak confuse lah. Okay, ini kita panggil fungsi. Kita memanggil fungsi di atas. Kita tak perlu tulis balik ini. Okay, contohnya dalam permainan kan, game yang sebelum ni. Kan kita banyak membeli barang. Okay, so kita perlu potong discount, potong harga dia. So banyak kali kita ulang-ulang fungsi yang sama. So kita hanya guna sekali lah. Tak perlu tulis yang panjang-panjang macam ni. Okay, ini hanya contoh ringkas lah. So di sini kuasa 2 kita panggil dia. Lepas nom ini kita panggil di sini. So dia akan umpukkan pergi jadi nombor kuasa 2, nombor kuasa 2. So di sinilah kita akan cetak. Ini warna hijau ni maksudnya kita cetak kuasa 2 bahagi. Okay, nom ini yang tadi apa? Kalau kita masuk nombor 3, di sini cetak 3. So di sini akan keluar jawapan 9. Okay, 9. Okay, ini contoh dia lah. Kita masukkan satu nombor integer 5. Okay, integer bukan float, so tak ada titik perpuluhan. So kuasa 2 bahagi 5 ialah 25. Okay, 25. Ini contoh lah. Contoh. Okay, cikgu bagi satu contoh lagi. Ini huraian dia. Nom ini integer sudah cikgu jelaskan tadi. Masukkan satu nilai. Okay, dia akan umpuk pergi ke nom. Ini sini Ini ialah nom. Okay, kita masuk di sini, So dia akan keluar di sini, cetak di sini. So ini nombor kuasa 2 lah. Okay. So dia akan berdalap di mana atas tadi kan. Okay, ini satu contoh lebih panjang lagi Ini buat perbandingan. Okay, buat perbandingan di antara kita define dulu besar kecil. So besar kecil maksudnya kita faham kan. Kita nak cari nilai besar ataupun nilai lebih kecil. Okay, if nilai itu lebih besar, kita akan return. Okay, lebih besar sebelah ni. Okay, lebih kecil sebelah kanan. Okay, kalau kecuali kita akan susun terbalik. Okay. Okay, kita bagi satu contoh. Ini dah. Okay, nanti kamu type coding ni dalam komputer Anda. Dalam komputer atau handphone. Okay, kita define ini sambung. Ini type dulu. Lepas tu sambung ini. Ini warna merah tu. Ini ialah comment. Kalau nak type boleh type. Okay, ini simbol comment. So belajarlah apa tu comment. Sebab nanti dalam programming Anda akan belajar nanti. Okay. Okay. Dua nilai di sini user perlu masukkan. Okay, kalau ada perkataan input maksudnya user masukkan nilai input. Okay, kita masuk nilai melalui keyboard. Okay, nilai ini A dan nilai B. Okay, kita panggil fungsi tadi. Fungsi atas ni. Fungsi ni kita panggil besar kecil. Nama dia kita panggil dia besar ke kecil. Okay, nilai A dan B. Okay, sini kita declare sebagai A dan B. Okay, kita letak sini besar dan kecil. Okay, dia akan cetak lah nombor besar. Okay, nombor apa? Dia akan lebih besar. Okay, nombor kecil. Contoh macam ni. Okay, 6 dan 9. So 6, nombor 9 lebih besar daripada 6 kan. Okay, contoh di sini coding. Okay, dia letak nilai 6 dan 9. Dia banding di sini lah. 6 lebih besar daripada 9. Okay, tidak. Usah. So dia akan return 9 letak depan lah. Okay, kecil letak belakang. Okay. Ini hasil dia lah macam ni. So Anda boleh cuba type coding ni. Okay, ini saya coding perlu type. Okay, define di sini ni.
orange di sini habis sampai sini. Jangan lupa letak simbol titik bertindih ya. Ini 2. Kemudian ini tak perlu. Lepas itu sambung ni. Okay. A dan B masuk semua ni. Kemudian panggil fungsi di sini. Okay. Lepas itu run dia. Cuba tengok jawapan betul tak. Okay. Boleh coba ya. Cikgu pun akan tunjukkan dalam YouTube nanti ya. Coding ni. Okay. Sekian. Okay. Sekian. Terima kasih lah. Define di sini ada perkataan di EF. Ada nampak warna dia orange. Okay, kuasa 2. Ini define ya. Return pun warna orange. Okay, ini fungsi kita akan guna nanti. Okay, masih ingatkah contoh yang cikgu bagi sebelum ni, permainan. Okay, kira mengira, beli membeli. Okay, kita akan guna fungsi ya. Okay, beberapa fungsi yang mereka nak panggil. Ini bahagian utama atau cara. Sebelumnya cikgu dalam slide ada beritahu kan. User define ini function mesti diletak paling awal. Okay, atas tadi lah. Sekarang baru coding yang utama. Okay, sekarang kita akan minta user masukkan satu nombor. Jadi integer apa? Integer. Okay, so dia ada akan pergi ke nom, nom. Itu boleh kamu tukarkan nombor pun boleh. Nom itu macam pelik sikit kan. Ataupun hanya letak n saja, senang lah. Okay. Nom itu macam lain. Okay. Nombor kuasa 2. Ini nombor kuasa 2. Okay, kita panggil fungsi yang sudah kita type di atas tadi. Okay, kita panggil dia di sini. Lepas tu kita input dia pergi ke nombor kuasa 2. Okay, nom kuasa. Okay, nom kuasa. Okay, lepas itu kita cetak dia. Okay, kita print. Okay, kuasa 2 bahagi nombor apa yang dia masukkan tadi. Nom. User masukkan nom. nom. Okay, kemudian ialah dia akan panggil fungsi dalam data tadi. Okay, dia akan kira. So, hantar nilai pergi ke nom kuasa. Okay. Selepas save, kalau dapat run, okay, save dia. Okay, 100. So, jawapannya 10,000. Okay. Ini contoh lah. Okay, cuba satu lagi. Okay, 5. Jawapannya 25. Nak lagi, coba. Boleh. 50. 25. Okay. So, boleh coba-coba. Okay, sekarang kita tengok contoh 2. Okay, contoh 2. Okay, user define. Nombor ini coding lebih panjang lah. Okay, coding lebih panjang. Okay, kita nak memulangkan nombor besar di kiri dan nombor kecil di kanan. Okay. Okay, ini define dia. Okay, if. Okay, semua coding ini. Okay, ini bahagian utama atau cara. Okay, sebelum macam tadi lah. Okay, kita define dulu coding kita. Okay, so kita boleh copy and paste ini. Okay, ini maksudnya kita masukkan nilai-nilai ini masuk ke inputkan pergi A ya. Dan satu lagi nilai input pergi ke B. Okay, panggilan user define function. Okay, kita panggil function ini. Okay, besar kecil. Okay, satu nombor besar, satu nombor kecil.
Okay, besar kecil atas tadi. Okay, A dan B ya. So, kita akan print. Okay, nombor lebih besar atau kecil ya. Okay, kita pilih satu lah. Ini, okay, kita akan panggil lebih besar daripada. Okay. So, okay, nombor besar ke kanan ya. Okay, run. Okay, kita masukkan dua nombor. Okay, nombor pertama 6, nombor kedua 9. Nah, ini dia. Ini cetakan dia lah. Okay, cetakan.